Okey, antara isu psikologikal yang boleh digambarkan dalam filem ini melibatkan isu psikologi kognitif. Ini kerana dalam filem ini menceritakan tentang seseorang itu yang menghidapi masalah memori. Jadi, memori ini sangat berhubung kait dengan kognitif manusia. Apakah dikatakan dengan kognitif? Kognitif ini adalah melihat manusia sebagai tempat pemprosesan maklumat melibatkan mental seperti pemikiran, pembelajaran, ingatan dan penggunaan bahasa. Oleh itu, isu yang boleh dikaitkan dalam filem ini mengenai isu psikologi kognitif. Apakah bentuk kecelaruan yang boleh digambarkan dalam filem ini? Okey, kita dapat lihat melalui watak utama dalam filem ini iaitu Sanjay Siganya yang dipegang oleh Amir Khan. Beliau menghidapi penyakit short term memory loss atau kata saintifiknya anterograde amnesia. Okey, bagi mereka yang menghidapi short term memory loss ni, mereka cenderung untuk melupakan sesuatu perkara yang telah terjadi setelah 20 ke 30 saat perkara itu terjadi. Dan cerita ini, Sanjay Sigana itu dia akan melupakan sesuatu perkara yang telah terjadi selepas 15 minit. Apakah penyebab berlakunya penyakit ini? Penyakit ini selalunya terjadi disebabkan oleh kecederaan yang berlaku di bahagian otak. Okey, sememangnya penyakit ini tidak ada kesembuhan dan ubatnya. Jadi, apa pesakit-pesakit ini boleh lakukan untuk meningkatkan kualiti kehidupan mereka? Pertama, dari segi pemakanan, mereka perlu memakan makanan yang sihat dan juga mengambil suplemen vitamin B1 untuk menguatkan ingatan dan otak mereka. Kedua, mereka boleh meminta bantuan teknologi seperti memuat naik aplikasi peringatan. Ketiga, mereka semestinya perlu meminta bantuan orang sekeliling mereka untuk membantu mereka mengingati sesuatu perkara yang penting. Faktor yang menyebabkan berlakunya kecelaruan psikologi pada watak Sanjay Singhania dalam filem Ghajini adalah disebabkan oleh hentakan kuat di kepalanya akibat dipukul dengan besi. Ini adalah punca mengapa dia mengalami penyakit anterograde amnesia. Seseorang yang menderita gangguan ingatan seperti amnesia biasanya akan mengalami sakit kepala yang teruk, tidak dapat mengorientasikan diri dalam ruang dan waktu serta tidak dapat mengingat semula data penting atau peristiwa penting yang berlaku di dalam kehidupan mereka. Kehidupan Sanjay berubah setelah dia mengalami penyakit ini kerana ia telah menyebabkan Sanjay menjadi lupa akan setiap kejadian yang berlaku selepas setiap 15 minit. Ini kerana penghidap anterograde amnesia tidak mampu untuk menyimpan sesuatu maklumat dalam jangka masa yang panjang dan kegagalan ini boleh menyebabkan pesakit mengalami kekeliruan dan kekecewaan apabila terlalu memaksa otak mereka untuk mengingati sesuatu. Antara kesan kecelaruan psikologi tersebut terhadap diri Sanjay dan orang lain dalam hidupnya ialah dia mudah diperdaya dan diambil kesempatan oleh sesiapa yang tahu akan penyakit yang dihidapinya ini. Selain itu, Sanjay juga lebih gemar bersendiri serta tidak mahu mengharapkan bantuan daripada mana-mana pihak, termasuk orang kepercayaannya sendiri, iaitu pembantu peribadi, pengurus serta doktor peribadinya yang sangat mengambil berat akan keadaan Sanjay. Sifat pelupa Sanjay juga telah menyebabkan orang asing termasuk pemandu teksi yang tidak mengetahui tentang penyakitnya itu berasa sedikit aneh apabila Sanjay tidak mengingati alamat rumahnya sendiri, malah mencari lokasi rumahnya dengan berpandukan gambar yang sentiasa dibawanya ke mana sahaja. Okey, teori pertama yang dapat saya kaitkan dalam filem Ghajini ini ialah teori psikologi individu iaitu daripada Gordon Allport. Allport ada menyatakan bahawa trait adalah ciri-ciri dari segi sosial, persekitaran dan pengaruh budaya yang sangat penting dan trait juga boleh berubah mengikut keadaan. Pada permulaan cerita, kita dapat melihat siapa sebenarnya Sanjay Singhania. Dia bukanlah calang-calang orang kerana dia mempunyai sebuah syarikat yang terkemuka di India iaitu sebuah syarikat Everest. Dari situ kita boleh lihat personaliti yang ada pada Sanjay, seorang yang kaya raya sehingga berlaku satu kejadian yang menimpa dirinya yang telah merubah penampilan dan kehidupannya walaupun dia seorang yang sangat kaya. Teori kedua yang dapat saya kaitkan daripada filem ini ialah teori psikoanalisis daripada Sigmund Freud. Freud ada menyatakan bahawa dia percaya semua tingkah laku ada punca kerana manusia tidak akan bertingkah laku tanpa sebab yang munasabah. Ini sangat jelas menggambarkan watak Kalpana Shetty iaitu teman wanita kepada Sanjay Singhania yang sanggup mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan 25 orang kanak-kanak perempuan daripada menjadi mangsa perdagangan iaitu aktiviti haram Ghajini.
tanpa berfikir panjang, Kalpana menyelamatkan kanak-kanak itu semua. So dari sini kita dapat lihat perwatakan Kalpana, iaitu seorang gadis polos yang suka membantu orang. Teori yang ketiga ialah atribusi daripada Wiener. Teori atribusi ini menekankan bagaimana individu itu mentafsir sesuatu kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku. Dalam hal ini, ia sangat jelas menjelaskan watak Sunita, iaitu seorang gadis perubatan yang ingin mengetahui kisah silam Sanjay Singhania. Walaupun pada awalnya Sanjay tidak begitu mesra dengannya, tapi Sunita tetap bersungguh ingin mengikuti perkembangan Sanjay. Sunita juga ingin memahami setiap perbuatan dan pergerakan yang dilakukan oleh Sanjay kerana dia mengetahui penyakit yang dialami oleh Sanjay. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan mengenai 3 jenis personaliti yang terdapat dalam filem Ghajini. Yang pertama ialah neurotism. Neurotism atau neuroticisme adalah kecenderungan untuk mempunyai emosi yang tidak stabil, merasa kemuraman dan marah pada sesuatu isu. Yang pertama, mereka yang mempunyai sifat ini mungkin lebih terdedah kepada tekanan persekitaran. Contohnya, Sanjay merupakan ketua pegawai eksekutif syarikat mudah alih, Airvoice. Dia telah terlibat dalam suatu tragedi yang amat perit dan menyebabkan dia dipukul di bahagian kepala sehingga menyebabkan dia hilang ingatan setiap 15 minit dan tidak dapat mengingati peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi sebelum ini. Akibat penyakit anterograde amnesia menyebabkan Sanjay menderita di dalam hidupnya dan dia telah menggunakan sistem gambar Polaroid, nota dan tatu di badannya untuk memulihkan ingatannya dan mengingati dirinya, orang dan tempat. Misinya adalah untuk membalas dendam terhadap pembunuhan teman wanitanya, iaitu seorang model bernama Kalpana Shetty yang dibunuh oleh seseorang yang bernama Ghajini di depan matanya. Isi yang kedua, mereka yang bersifat neuroticisme akan bertindak dengan lebih beremosi terhadap sesuatu peristiwa atau perkara. Personaliti yang kedua iaitu agreeableness. Yang pertama iaitu seseorang yang mudah membantu, bersepakat dan mudah bekerjasama dalam sesuatu perkara. Yang kedua, mereka juga senang mengekalkan hubungan bersama orang lain. Contohnya, Sunita telah bersetuju untuk membantu Sanjay untuk menjejaki pembunuh teman wanitanya iaitu Ghajini dan menuntut bela di atas kematian Kalpana Shetty. Personaliti yang terakhir ialah extroverts. Extrovert ialah mereka yang mempunyai kepribadian yang berorientasikan ke arah dunia luar, berminat untuk berhubungan dengan orang lain dan mudah untuk bergaul dan suka mengembara. Contohnya, Kalpana Shetty pernah membantu seorang gadis kurang upaya untuk melintas jalan. Dia juga telah banyak membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik dengan menubuhkan yayasan miliknya untuk mereka. Jenis pembelajaran yang berkaitan dalam filem Ghajini ini ialah pelaziman klasik yang telah diperkenalkan oleh Ivan Pavlov. Menurut Pavlov, rangsangan merupakan ejen persekitaran yang menimbulkan gerak balas, manakala gerak balas pula tingkah laku yang timbul akibat rangsangan. Terdapat beberapa konsep dalam pelaziman klasik iaitu generalisasi, diskriminasi, penghapusan dan pembelajaran semula. Yang pertama ialah generalisasi. Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan memberikan tindak balas yang sama. Dalam filem Ghajini ini, Sanjay Singhania akan kembali menjadi dendam dan marah selepas mendapat kembali ingatannya tentang kekasihnya iaitu Kalpana dengan cara melihat tatu dan info yang disimpan olehnya. Jadi, perasaan marah dan dendam selepas melihat tatu telah digeneralisasikan kepada info yang lain juga seperti gambar-gambar.
Seterusnya ialah diskriminasi yang berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan lain. Dalam filem ini, kamera Polaroid milik Sanjay akan berbunyi setiap 15 minit dan dia akan melihat semua gambar yang terdapat pada poket bajunya. Dalam konsep ini, Sanjay akan bertindak dengan melihat semula gambar-gambar dalam poketnya apabila mendengar bunyi kamera sahaja, tetapi tidak pada bunyi selain daripada itu. Konsep yang seterusnya ialah penghapusan. Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Sebagai contoh, apabila bunyi kamera tidak disertakan dengan rangsangan tidak terlazim iaitu melihat gambar, dalam hal ini lama-kelamaan bunyi kamera tidak akan merangsang Sanjay untuk melihat gambar-gambar. Tindak balas akhir akan terhapus. Konsep yang terakhir sekali ialah penguasaan dan pembelajaran semula. Penguasaan atau bagaimana sesuatu organisma belajar sesuatu gerak balas atau respon baru berlaku secara berperingkat. Lebih kerap organisma itu mencuba, semakin kukuh penguasaan berkenaan. Dalam filem Gajini ini, apabila Sanjay bangun dari tidur, dia akan ketandas, lalu ternampak tulisan remove t-shirt. Kemudian apabila dia membuka bajunya, terdapat banyak tatu yang mengatakan kekasihnya telah dibunuh dan terdapat juga beberapa info tentang orang yang berkaitan dengan pembunuhan tersebut pada tatu di badannya. Dari masa ke semasa, ingatan Sanjay akan pulih selepas dia melihat kembali semua nota dan gambar. Kemudian Sanjay akan ingat kembali bahawa dia harus mencari siapakah Gajini agar dia dapat membalas dendam atas kematian Kalpana. Untuk soalan ke-6, saya akan menerangkan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merujuk kepada motivasi dalaman yang didorong oleh keperluan dalaman diri dan tiada sebarang tekanan luar. Ia melibatkan perasaan seperti keinginan, minat dan rasa ingin tahu. Berdasarkan filem Gajini, motivasi intrinsik ditunjukkan oleh Sunita iaitu pelajar perubatan di mana dia ingin mengkaji kes Sanjay. Meskipun ditolak oleh profesornya, namun beliau tetap mengikuti perkembangan Sanjay daripada jauh. Dan meskipun terdapat konflik yang menyatakan bahawa Sanjay merupakan seorang yang jahat, namun selepas mencari informasi di sebaliknya, mengapa Sanjay bertindak sedemikian, menjadikan Sunita berasa ingin tahu dan minat untuk membantu Sanjay untuk membalas dendam terhadap Gajini. Berbeza pula dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi luaran. Motivasi ekstrinsik ini diperlukan untuk mencapai sesuatu hasil di mana didorong oleh faktor luaran yang melibatkan ganjaran seperti pujian, penghargaan dan juga persaingan. Tujuan motivasi ini dilakukan untuk menggerakkan seseorang untuk mencapai faedah ke atas dirinya. Okey, kalau kita tengok filem Gajini yang merujuk kepada watak Kalpana yang menyukai pujian dan juga penghargaan. Kalpana pernah berbohong bahawa dia mengetahui dan mengenali Sanjay selaku pengusaha terkenal Air Voice. Dan pengarah dan juga kawan-kawannya tidak tahu bahawa Kalpana berbohong dan mereka memberikan reaksi yang mengagumkan dan menjadikan Kalpana berasa sungguh gembira. Malahan ramai wartawan yang menubuh-bual Kalpana dan pengarah Kalpana itu sendiri turut memberikan watak utama untuk dia selaku pengiklanan komersial. Okey, itu sahaja daripada saya untuk soalan ke-6. Sekian, terima kasih.